Buletin Didik 3 Februari bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 70% kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun di negara ini disasar menerima dos suntikan pertama vaksin COVID-19 dalam tempoh 2 bulan bermula hari ini. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, 50% atau 3.6 juta kanak-kanak seluruh negara termasuk berusia 5 tahun juga akan menerima vaksin berkenaan akhir Februari ini. Sejak pendaftaran janji temu melalui MySejahtera dibuka semalam, 15% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah didaftarkan. Jumlah itu dijangka meningkat apabila program berkenaan diperluaskan di sekolah. Kita dapat lebih daripada separuh untuk kohort ini, 5 hingga 11 tahun bagi bulan Februari, maka saya rasa itu adalah sasaran yang baik. Tapi CITFC mungkin want to go more than that. Okey, kita dari segi bekalan cukup, insyaAllah. Bekalan akan dihantar setiap minggu daripada pihak Pfizer. Dan sekarang ini yang penting adalah kita kena membina keyakinan ibu bapa untuk mendaftar. Kanak-kanak terlibat akan diberikan 1/3 dos vaksin Pfizer-BioNTech daripada dos dewasa. Selama masa 8 minggu diperlukan untuk melengkapkan 2 dos suntikan. Kerajaan juga, tegas beliau, tidak mengenakan syarat wajib atau paksaan untuk kanak-kanak mendapatkan vaksin itu. Mengulas kebarangkalian kanak-kanak mendapatkan dos penggalak selepas lengkap vaksin 1 dan 2, Khairy berkata setakat ini tiada syur daripada pakar terhadap keperluan itu. Pusat pemberian vaksin PPV terlibat ialah PPV Integrasi Mega, PPV Swasta, PPV Awam, hospital dan sekolah dengan kerjasama KKM. Dalam pada itu, tiada paksaan dikenakan dalam program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIK Kids yang membabitkan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Sebaliknya, pemberian vaksin secara sukarela ini adalah cara terbaik untuk melindungi kanak-kanak daripada COVID-19 dan komplikasi yang lebih teruk sekiranya dijangkiti. Untuk kanak-kanak, mereka tidak ada apa-apa syarat kelonggaran dan sebagainya. Ya, sebab kalau kita meletakkan syarat hanya kanak-kanak yang lengkap vaksin boleh diberi kebebasan kelonggaran, maka itu dilihat bukan secara sukarela lagi dah. Itu dilihat agak sedikit menggalakkan, ya, menggalakkan lebih daripada menggalakkan. Jadi kita tidak ada apa-apa syarat dikenakan kepada kanak-kanak seperti mana dewasa. Jawatan Kuasa Bertindak Imunisasi COVID-19 Kanak-kanak CITFC juga akan terus memberi maklumat berkaitan keberkesanan dan keselamatan penggunaan vaksin kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Khairy berkata beliau juga sudah membuat tempahan slot vaksin untuk anaknya yang berusia 6 tahun semalam. Beliau berharap ibu bapa yang lain turut membuat tempahan vaksin untuk anak-anak mereka. Khairy ditemui media pada majlis pelancaran program PIK Kids di Hospital Tunku Azizah siang tadi. PIK Kids akan bermula di Lembah Kelang sebelum dilaksanakan di negeri lain. Sehingga 1 Februari, 517,107 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah mendaftar di aplikasi MySejahtera. Menerusi PIK Kids, dianggarkan 4 juta kanak-kanak dalam lingkungan usia berkenaan layak menerima vaksin Pfizer-BioNTech. Di Sarawak, seramai 30 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun menjadi kumpulan pertama menerima suntikan vaksin COVID-19. Setakat ini, 12% daripada 27,500 kanak-kanak di negeri berkenaan telah mendaftar menerusi MySejahtera bagi mendapatkan suntikan terbabit. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS memaklumkan hasil tinjauan dilakukannya dari 26 hingga 31 Januari lalu mendapati sebanyak 59.7% sangat bersetuju untuk anak-anak mereka menerima suntikan vaksin menerusi PIK Kids. 25.3% tidak pasti, manakala 15% lagi daripada 40,000 responden yang ditemui tidak bersetuju. Antara faktor utama menyebabkan responden tidak bersetuju dan tidak pasti ialah kerisauan mereka terhadap komplikasi selepas menerima vaksin serta keselamatan vaksin selain mahu diberi kelebihan untuk memilih jenis vaksin. Siang tadi berlangsung pelancaran program vaksinasi COVID-19 kanak-kanak PIK Kids peringkat negeri Sarawak di Kuching.
Penyumbang terbesar kepada jumlah kes COVID-19 bagi kluster pendidikan sepanjang bulan lalu ialah sekolah berasrama. Walaupun terdapat banyak kluster pendidikan yang masih aktif, namun keseriusan kes berkenaan masih terkawal apabila tiada pesakit positif yang kritikal. Untuk kluster pendidikan yang kita ada mengikut peringkat persekolahan daripada 1 Januari hingga 2 Februari, kita melihat yang paling banyak adalah sekolah asrama di peringkat sekolah menengah, 108 kluster, dan yang lain semua tidaklah tinggi sangat. Sekolah menengah harian 12, sekolah rendah 13 harian, sekolah prasekolah 10, kolej berasrama 19. Tambah Khairi, pihaknya kini mengambil inisiatif untuk menjalankan penilaian risiko sebelum membuat sebarang keputusan berkenaan penutupan sekolah. Setakat hari ini, terdapat 190 kluster pendidikan yang masih aktif tetapi tiada kes daripada kategori 4 dan 5. Sementara itu, 2 lagi kluster pendidikan direkodkan di Pulau Pinang semalam. Ia menjadikan keseluruhan 10 kluster membabitkan pelajar institusi pendidikan dijangkiti COVID-19 yang masih aktif di negeri itu. Jabatan Kesihatan Negeri memaklumkan 2 kluster baru adalah kluster Jalan Pekan Darat membabitkan pelajar asrama perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Permatang Tok Jaya, dan kluster Jalan Damai Bukit Mertajam membabitkan Sekolah Menengah Sains Tun Said Sheikh Shahabuddin. Jelasnya, ketika ini terdapat 15 kluster aktif dilaporkan di Pulau Pinang yang mana 10 membabitkan kluster pendidikan, manakala sektor perkilangan dan tempat kerja masing-masing 2 kluster serta 1 kluster pusat tahanan. Mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET hari ini memperakukan penubuhan Badan Koordinasi TVET Kerajaan Industri GITC. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, badan yang diterajui industri itu akan terbabit secara langsung dalam pembangunan modal insan TVET negara, khususnya berkaitan keperluan kemahiran dan tenaga kerja. Dalam satu kenyataan, beliau berkata keanggotaan GITC terdiri daripada 12 persatuan berdasarkan sektor industri yang bersetuju berganding bahu menjayakan agenda TVET negara. Perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat dipengerusikannya secara telesidang dan dihadiri 13 menteri, tokoh industri termasuk dari Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, ahli akademik dan wakil pelajar. Mesyuarat sama turut bersetuju dengan pelaksanaan Hub Kerjasama TVET membabitkan 11 kementerian. Hub itu yang diselaraskan Kementerian Pengajian Tinggi KPT bakal menjadi platform kolaborasi strategik kepakaran, peralatan dan teknologi antara pusat kecemerlangan dengan institusi TVET, pihak berkuasa wilayah ekonomi dan industri. 12 hub telah dikenal pasti termasuk otomotif, marine aeroangkasa, robotik, rail, telekomunikasi, hospitality dan pelancongan serta teknologi makanan. Kementerian Pengajian Tinggi KPT bersetuju untuk menanggung sepenuhnya bayaran proses UPU online Unique ID kepada semua pemohon lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM atau setaraf, Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM, asasi, matrikulasi dan diploma atau setaraf bagi sesi akademik 2022-2023. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad dalam satu kenyataan berkata, keputusan itu dibuat dengan mengambil kira keadaan semasa pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir. Menurut kenyataan itu, permohonan kemasukan akan dibuka mulai esok hingga 31 Mac ini. Pemohon boleh melayari portal rasmi upu.mohe.gov.my bagi mendapatkan maklumat lanjut dan membuat permohonan kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institut Latihan Kemahiran Awam ILKA. Datuk Seri Noraini berkata kerajaan dan KPT khususnya amat prihatin akan kekangan dan kesan sekiranya pemohon diwajibkan membeli nombor PIN Unique ID di Bank Simpanan Nasional untuk membuat permohonan UPU online.
KPT berharap agar keputusan berkenaan dapat meringankan beban dan melancarkan urusan pemohon untuk melanjutkan pengajian, seterusnya menjamin masa depan yang lebih cerah. Keputusan KPT itu kali kedua dilaksanakan selepas ia bersetuju menanggung sepenuhnya bayaran proses UBU online Unique ID kepada semua pemohon bagi sesi akademik 2021-2022 tahun lalu. Usia 14 tahun tidak menghalang seorang remaja beraksi cemerlang mempamerkan bakatnya menimbang bola. Aksi Daniel Akasha Rahmatullah menimbang bola sebanyak 278 kali dalam tempoh 1 minit dengan hanya menggunakan satu kaki berjaya menempa namanya dalam Asia Book of Records. Mula berminat dalam arena bola sepak sejak berusia 3 tahun, bakatnya dipupuk dan dilatih oleh ayahnya sendiri. Di usia yang sangat muda, Daniel disifatkan mempunyai pengetahuan yang luas dan potensi yang besar dalam bola sepak. Apabila saya beli satu bola, saya tengok dia punya kaki, dia tak menggunakan, biasanya budak akan gunakan tonjol. Tapi dia gunakan teknik yang betul. Masa umur 3 tahun tu, saya rasa dia punya bakat tu ada. So, saya usahakan hantar dia dalam kelab-kelab bola sepak macam berpengkalan di Batu Arang, ada kat tempat kami sendiri Bandar Tasik Puteri, dan juga saya bawa dia keluar masuk dalam program-program yang dianjurkan oleh KBS. Dan dari situ, daripada program itu, salah seorang jurulatih telah melihat yang dia punya bakat tu ada dalam pada juggling. Kebiasaannya bermain di Barisan Pertahanan, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Gunung Rapat Ipoh Perak ini aktif melibatkan diri dalam pertandingan dan pernah mewakili sekolahnya dalam perlawanan bola sepak peringkat Majlis Sekolah Sukan Daerah MSSD. Bagaimanapun, sokongan dan pemantauan keluarga membuatkan Daniel lebih teratur dan bijak membahagikan masa daripada segi latihan dan pembelajaran. Tengok daripada dia punya konsisten dari segi latihan diurus oleh bapa dia memang konsisten. So apa saja ruang, setiap pelusuk rumah ada ruang, dia tetap akan main bola. Dia tetap akan juggling, dia akan tendang dinding untuk puaskan dia punya minat tu. So kita just dah tahu, dah faham minat dia, so kita just support saja. Bakat anak bongsu daripada 4 beradik ini menimbang bola dicungkil sejak 2 tahun lalu ketika menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bermula dengan sekadar latihan biasa di rumah, ayahnya merasakan kemahiran dan bakat Daniel wajar diberi suntikan semangat dalam meneruskan misi menjadi pemain bola profesional. Saya mula timbang bola ni daripada PKP bulan 3 2020 dulu. Saya buat ni sebab saya ikut arahan daripada coach Eti Husain, daripada coach Saiful. Disuruh buat video juggling, hantar dekat dia, dan ayah saya terfikir untuk membuat rekod. Lepas ayah saya search Google, tengok Facebook semua, ayah saya nampak ada peluang, ayah saya masukkan saya dalam Asia Book of Record. Berjaya melakukan 278 timbangan bola dalam seminit menggunakan satu kaki, aksi itu berjaya mengalahkan rekod yang dicipta M.A. Vignesh yang mempamerkan 213 timbangan menggunakan kaki kanan dalam durasi masa yang sama. Tidak mahu terus leka dengan pencapaian yang dimiliki, Daniel berazam mahu terus memperbaiki kemahiran lain dalam bola sepak agar beliau mampu menjadi pemain yang dikenali dan disegani seperti Cristiano Ronaldo. Aim saya memang untuk jadi pemain bola yang profesional lah untuk pasukan Malaysia, dan saya harap dapat tawaran daripada mana-mana tempat. Contohnya yang saya inginkan sampai sekarang daripada AMD, Akademi Mutadari, dan saya ingin bermain untuk pasukan negara di umur 17 atau 16. Sebelum ini, Daniel juga pernah mencipta nama dalam Malaysia Book of Records menerusi aksi timbangan bola sebanyak 202 kali dalam satu percubaan sahaja. Minat yang mendalam serta kesungguhan dalam menghidupkan sesuatu budaya merupakan kunci dalam memastikan mana-mana tradisi tidak lenyap ditelan zaman. Didedahkan sejak berusia 15 tahun, Lim Ryu-jan mengakui kesukaran yang dilalui sepanjang menjinakkan diri dalam mempelajari tarian singa, tidak pernah melunturkan semangatnya untuk terus mempersembahkan tarian itu setiap kali diberi peluang.
Ahli pasukan Brilliant Lion Dance Team yang kini sudah berusia 20 tahun, Ryu Jan sempat berkongsi pengalaman mempelajari tarian seni budaya masyarakat Cina ini. Kecil-kecil lah. Kecil-kecil sampai sekarang tinggi. Training itu susah? Ya, susah. Sebab mau kuat sikit lah. Mau main. So, mesti mau training kuat sikit. Meskipun cabaran yang dihadapi, tunjuk ajar serta pendedahan yang berjaya dikutip sejak berada di bangku persekolahan lagi memberikan Ryu Jan peluang untuk berada dalam kumpulan seni tari yang cukup diminatinya itu. Di samping itu, semangat berpasukan yang ditunjukkan ahli kumpulannya juga memudahkan pemuda ini menguasai kemahiran yang diperlukan. Dekat sini ada lebih kurang 6 tahun lah. So, sini saya main line dance. Saya suka lah, saya punya hobi, saya suka. So sini pun ada banyak abang adik boleh main. Pengasas Brilliant Lion Dance Team, Calvin Yong berkata penglibatan yang ditunjukkan golongan remaja dalam memastikan kebudayaan ini diteruskan dapat dilihat menerusi jumlah penglibatan golongan itu dalam kumpulannya. Budak kecil pun ada, kita paling kecil 12, umur 12 sampai 20 lebih, 30 lebih pun ada juga. Beliau yang juga bergelar ahli kumpulan ini sejak remaja memberi jaminan akan terus menghidupkan persembahan budaya ini agar tidak mati di telan zaman. Angka kes harian COVID-19 dilaporkan terus meningkat di sekolah mengakibatkan pihak berkuasa Indonesia melancarkan penilaian menyeluruh terhadap sesi pembelajaran secara bersemuka di sekolah PTM. Presiden Joko Widodo meminta pihak berkuasa di 3 wilayah iaitu Banten, Jakarta dan Johor Bahrat yang merekodkan bilangan kes tertinggi untuk menilai pelaksanaan PTM. Indonesia melaporkan 16,021 kes baru jangkitan COVID-19 pada Selasa, melonjak daripada 274 kes pada 1 Januari didorong oleh varian Omicron. 5 kematian dicatatkan akibat varian itu setakat ini. Hampir sebulan selepas sesi persekolahan bermula di Jakarta, 98 sekolah di ibu negara sudah ditutup selama 5 hari kerana wabak berkenaan. Governor Jakarta Anies Baswedan berkata kerajaan tempatan sedang memantau keadaan itu dan beliau tidak menolak kemungkinan sesi PTM digantung sementara jika warga sekolah berisiko tinggi dijangkiti virus itu. Sukan penyerang Paris Saint-Germain PSG Kylian Mbappe bakal memperoleh gaji yang lumayan di Real Madrid sekiranya menyertai pasukan itu pada musim depan. Ia selepas Mbappe ditawarkan kontrak bernilai 236 juta ringgit setahun sebelum cukai sekaligus menjadikan dia sebagai penerima gaji tertinggi dalam bola sepak. Bayaran gaji luar biasa bagi kontrak setahun 236 juta ringgit bermakna Mbappe akan memperolehi 19.84 juta ringgit sebulan, 4.54 juta ringgit seminggu, 648,000 ringgit sehari, 27,043 ringgit sejam, 450 ringgit seminit dan 7 ringgit 46 sen sesaat. Kontrak Mbappe bersama PSG hanya berbaki beberapa bulan lagi dan setakat ini dia enggan menandatangani kontrak baru. Pemain berusia 23 tahun ini dilaporkan bersetuju untuk menyertai Real Madrid secara percuma selepas kontrak bersama PSG tamat kelak. Los Blancos sebelum ini berusaha untuk mendapatkan Mbappe pada musim panas lalu termasuk memberi tawaran sehingga 943 juta ringgit namun ditolak PSG. Kini PSG akan kehilangan pemain berbakat besar itu secara percuma dengan Mbappe sebelum ini pernah berkata lebih baik PSG menjualnya daripada melepaskan tanpa mendapat sebarang bayaran. Pasukan bola sepak wanita Vietnam mengorak langkah kanan dalam misi melayakkan diri ke Piala Dunia 2023. Ia selepas menundukkan Thailand 2-0 pada saingan play-off Piala Asia 2022 di Mumbai, India. Aksi yang berlangsung di Stadium DY Patil menyaksikan Vietnam terdahulu memecah kebuntuan gol pada minit ke-19. Ia menerusi jaringan cantik Hyun Nhu selepas menyudahkan hantaran Pham Hai Yen. Vietnam kemudian menambah derita Thailand dengan penyudah Thai Thi Tau meletakkan kedudukan semasa 2-0. Tatkala menuju penghujung permainan, Thailand menerima tamparan hebat apabila Kanjanaporn dilayangkan kad merah. Penutup itu nyata mengecewakan Thailand yang terpaksa akur langkah kanan dicatatkan Vietnam. Dan jika Vietnam menang ke atas Taiwan pada aksi Ahad ini, sekaligus mengesahkan slot automatik ke Piala Dunia mewakili zon Asia.
Beralih tumpuan kesaingan lumba basikal jelajah Saudi, pelumba Colombia Santiago Buitrago Sanchez meraih kemenangan pertama sepanjang kariernya apabila mengungguli peringkat kedua yang berakhir di penamat Puncak Abu Rakah. Peringkat kedua mempertaruhkan laluan berliku membabitkan jarak perlumbaan 163.9 km. Kayuhan yang bermula di perkarangan Universiti Taiba menyaksikan 3 pelumba melakukan breakaway dan salah seorang pelumba dalam breakaway ialah Jeroen Myers dari pasukan Terengganu Polygon. Sebelum peloton besar kembali merapatkan jurang ketika saingan berbaki 10 km. Myers mengekalkan momentum kayuhan bertenaga menuju penamat di Puncak Abu Rakah. Namun kelebihan itu berjaya diatasi pelumba muda Denmark Anton Scharmek dari pasukan Uno X Pro. Begitupun Santiago Buitrago nyata lebih cemerlang membuat henjutan penamat selaku pemenang peringkat kedua. Visual persembahan tarian singa di New York, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazilah Hani Harun. Salam hormat dan Assalamualaikum.